sedikit masa untuk menyaksikan pertemuan di antara Malaysia dan juga Indonesia ini. Ramdhani Lestaluhu nak melibas kepala Badrul Bakhtiar. Ya. Sememangnya Zainal, bola sepak adalah diminati oleh semua golongan. Memang bola sepak adalah sukan utama pada saya di dunia setakat ini. Biasa saja menarik minat ramai golongan, tua, muda, pemimpin. Dari Badrul Bakhtiar cuba memperdayakan Adritani. Penjaga gol Kemboja terpedaya dengan lantunan bola. Daripada jarak itulah Badrul melakukan percubaan dan terus menjadikan gol kepada Malaysia. Lagi Malaysia menguasai menerusi Asarudin. Hilang bola dalam kawasan lawan. Indonesia mengasak dari sebelah tepi. Badrul. Oh, keras terjahan yang dilakukan. Kad kuning lagi bakal dilayangkan kepada Srinagar. Pemain kedua dalam masa yang terdekat selepas Ramdhani yang mendapat kad kuning. Syarul Azwari. Itu dia, kita lihat daripada wajahnya saja, Jip. Dia dah memang beliau berniat untuk melakukan tackle sedemikian, ya. Renan Srinagar, kad kuning yang ikut catatan saya di sini yang pertama untuk beliau sebenarnya dalam saingan. Kita lihat di sini ketua jurulatih pasukan Indonesia cuba menenangkan pemain-pemain mereka daripada membuat terjahan-terjahan yang berbahaya. PM kita tahu memang peminat bola sepak juga, sampai perlawanan yang babitkan pasukan kesayangan beliau langsungkan pun jemput para peminat untuk sama-sama datang. Dalam pada itu Ong Kim Swee diarah untuk meninggalkan kawasan teknikal. Saya tak faham kenapa beliau yang menjadi sasaran. Mungkin ada bantahan ataupun bantahan kata-kata betul ada beliau yang menyebabkan beliau diarahkan keluar daripada kawasan teknikal atau bangku simpanan. Ini kali pertama yang berlaku. Ini juga salah satu mainan psikologi di sini. Ya, benar. Razib. Ya, benar. Saya dah kata tadi, provokasi yang dilakukan oleh pasukan tuan rumah. Kita seharusnya berada dalam keadaan yang lebih tenang, menumpukan setiap aspek perlawanan, kerana itu dah lebih penting. Yongki masih lagi memakai lilitan di lengannya, walaupun kapten pasukan Indonesia ini sedang beraksi, iaitu Egy Melgiansyah. Kita harapkan bahawa Hassan Sazali ataupun Yong akan mengambil alih tugas ini. Datuk Hamidin juga boleh memainkan peranan. Izak menunggu bola dan kemudiannya berjaya dirampas oleh Badrul Bakhtiar. Berhati-hati ketika ini. Peluang untuk Syarul Azwari terlalu jauh. Terlalu kuat hantaran daripada Badrul tadi. Beliau sebenarnya Badrul menunggu pemain mana yang untuk menerima bola tersebut tadi. Lambat untuk Syarul Azwari naik membantu. Badrul berjaya merampas. Teruskan permainan Badrul. Syarul Azwari. Tapi Hassan Sazali kata keluarkan bola dari kawasan bahaya. Tackle yang bersih sebenarnya dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. Pemain-pemain Malaysia ketika ini lebih tenang. Masih lagi dapat kekalkan disiplin dan juga fokus. Itu kita lihat peluang yang baik sebenarnya. Walaupun lorongan itu baik, namun ujian juga harus diberikan kepada jaga gol mereka yang keluar cepat.
sebelum sampai kepada Syarul Azwari. Setakat ini apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Malaysia adalah satu kematangan yang tinggi, fokus yang tinggi di mana mereka dapat menghalang segala rintangan-rintangan yang diajukan oleh pihak lawan. Wan Dali yang turut berada bersama-sama dengan skuad kebangsaan. Dan ketika ini mereka cuba menggunakan sistem telekomunikasi untuk berhubung dengan pegawai-pegawai di bangku simpanan. Arsene Wenger buat kena marah dengan UEFA, Jip. Kalau digantung saya ingat. Tambahan. Kerana tidak boleh berhubung apabila telah dikeluarkan diperintah keluar padang. Sepakan percuma diberikan kepada Malaysia, Izzak Faris. Dan kali ini Michaelis dilayangkan kad kuning. Memang wajar pemain ini selepas beberapa kali mendapat perhatian dari pengadil. Ya, benar. Tindakan-tindakan beliau begitu jelas sekali yang membolehkan beliau menerima kad kuning. Ini asakan Michaelis ke atas Izzak Faris dan kemudiannya menghalang. Dan kedua pemain ini sudah ada kad kuning. Ya. Saya harap Izzak Faris tenang. Tidak terbawa-bawa. Tidak terbawa-bawa dengan asakan atau provokasi pihak lawan. Sepakan percuma di sini. Badrul Bakhtiar dilambungkan peluang. Tidak ada follow up daripada pemain Malaysia dari barisan midfield. Tidak ada follow up daripada rebound tadi, hasil daripada free kick. Lukas depan dengan Asarudin. Berjaya Asarudin. Izzak turun ke bawah. Apa yang tak dilakukan oleh Izzak? Advantage diberikan kepada Malaysia. Guru Sami. Pertukaran pemain bakal dilakukan oleh Indonesia. Badrul memegang bola terlebih dahulu. Azwari lepas tackle yang agak keras. Apa yang sebenarnya bermain di minda pengadil ketika ini? Srinagar juga perlu berhati-hati. Kerana kita masih ingat, Zip, ketika menentang pasukan seberang tambak dalam Piala Dunia, kita dikecewakan dengan hasil beginilah. Pada saya, tak salahnya kalau dalam keadaan begini, kita juga perlu bijak mengambil kesempatan dan juga cuba memenangi perang psikologi seperti ini, Zip. Ya, benar. Apa yang kita harus lakukan ialah menumpukan secara perhatian terhadap permainan. Dengan lebih mengasak, mungkin mereka akan banyak melakukan kesilapan, terutama barisan pertahanan pihak lawan. Dari Badrul Bakhtiar. Semuanya terlepas. Izzak Faris, Michaelis. Begitu juga dengan Gunawan Dwi Cahyo. Satu tendangan yang cukup mengelirukan, yang mendewaskan semua pemain di situ. Antara penjaga gol dengan pemain penyerang dan juga pemain pertahanan. Saya harapkan Izzak Faris dapat menyentuh bola tersebut, di mana bola jatuh di kaki beliau tadi. Syarul Azwari sekali lagi. Michaelis dapatkan lontaran ke dalam. Lontaran kepada Malaysia sebenarnya. Kalau pembantu pengadil ini nak menyukarkan kedudukan Michaelis pun dia boleh report kepada pengadil. Ya, benar. Pertukaran pemain sekarang ini. Octavianus akan masuk. Octavianus Maniani menggantikan Lucas Wellemando, juga pemain kelahiran Kepulauan Papua. Octo merupakan pemain yang berhasil untuk Persiram Raja Ampat, pemain yang berusia 21 tahun. Fandi
lambungan tinggi cuba mendapatkan Izzak Faris. Saya sebenarnya sedikit khawatir, Zip, dengan cara Michel dan juga Izzak Faris bercakaran dalam kawasan penalti itu. Saya harap ia tidak berlanjutan yang membolehkan Izzak Faris mendapat kad kuning. Kad kuning yang kedua. Ya. Kita tak ingin lihat dalam keadaan begini pemain kita dibuang padang. Hantaran jauh yang dilakukan, dihantar semula, tapi mujur. Octavianus dipersalahkan. Ialah sekali ini dalam pertarungan dengan negara tuan rumah di Sukan C ini kita mencapai sesuatu kejayaan. Tak nampak apa sebenarnya yang menjadi kesalahan, tetapi Fahad Al-Qasar menyalahkan Octavianus dengan sentuhan pertamanya. Debaran pemain-pemain Malaysia untuk 14 minit yang terakhir. Fadli. Sebenarnya debaran itu dah lebih memuncak kepada pasukan tuan rumah. Mereka ingin mencari gol penyamaan. Saya percaya anda pun berdebar juga. Benar. Saja tak nak tunjuk. Sinaga. Mahali, tenang. Teruskan permainan. Bijak keputusan dari pengadil yang memang sudah tahu bahawa Sinaga akan cuba mendapatkan sepakan percuma. Izzak mengasak Michel. Siapa yang berjaya? Lontaran ke dalam, tak apa. Tugas Izzak untuk bertahan bermula di kawasan penyerang terlebih dahulu. Guru dipersalahkan pula. Satu trik tadi oleh pemain Indonesia tadi atas Mahali, tetapi tidak dibeli oleh pengadil. Bonai berdepan dengan Mahali. Muslim membantu untuk sepakan penjuru. Ini ialah Jericho Christian Toko yang diatasi oleh Syarul Azwari tadi. Nazmi Faiz dibawa keluar. Malaysia membawa masuk pemain Barisan Hadapan, Zip. Ahmad Fakri Sarani. Badrul Bakhtiar diletakkan di mimpi balik dan turun bawah balik dengan Guru Sami. Tahniah. Ahmad Fakri adalah pemain penyerang. Tahniah kepada Nazmi yang telah bermain dengan baik pada hari ini. Tandukan, bahaya kedudukan. Apabila Octavianus berjaya mengatasi Karol Fahmi Cekmat. Kita harus berhati-hati di minit-minit terakhir permainan separuh masa kedua ini. Zainal, boleh saya katakan Nazmi Faiz adalah permata baru pada sepak kita. Wow, dah banyak permata sebenarnya. Dah banyak permata yang disebutlah. Setiap baru yang muncul ataupun terlalu awal untuk umur beliau, kita katakan begitu. Kita harapkan beliau terus meningkat. Itu saja yang kita inginkan. Sebab 17 tahun masih lagi baru, terlalu jauh lagi perlu yang beliau pelajari ataupun menimba pengalaman. Masih banyak ruang, masih banyak masa sebenarnya untuk pemain-pemain seperti Nazmi. Skuad ini juga, kalau saya ingatlah liputan sukan di Malaysia ni, kalau banyak yang kita laburkan dengan pasukan-pasukan muda kita,